Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita baca ayat 151 lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafs allati harramallahu illa bil haqq dzalikum wassaakum bih la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul azim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Katakanlah, marilah supaya aku bacakan kepada kamu, aku bacakan apa yang telah diharam oleh Tuhan kamu kepada kamu. Alla tusyriku bihi syai'a, iaitu janganlah kamu sekutukan dengan Allah sesuatu pun. Wala wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa. Wala taqtulun nafsallati wala taqtulu auladakum min imlaq, dan jangan pula kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut kepapaan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan janganlah pula kamu hampiri kejahatan-kejahatan zina yang terang-terang daripadanya dan yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqqi, dan jangan pula kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan jalan yang hak, yakni dia yang dibenarkan oleh syarak, seperti qisas. Dzalikum wassaakum bihi la'allakum taqilun, yang demikian itulah Allah perintahkan kepada kamu supaya kamu mematuhi, memahaminya. Sebahagian daripada ayat ini kita bicarakan semalam, iaitulah membicarakan tentang struktur kekeluargaan di dalam Islam. Keluarga di dalam Islam datangnya selepas daripada perkara halal haram. Ini satu kehidupan yang tabi'i manusia. Tabi'i hidup manusia ini makan minum dulu, bila sudah kenyang dia mau dirikan keluarga. Tapi bagaimana kalau dia terlapar, makan tak cukup, nafkah tak cukup, tak mahu dia. Tak mahu. Jadi haram halal sudah selesai dibicarakan, bagaimana pula nak dirikan keluarga. Asas kekeluargaan ini nak dibina di atas tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ini dia bermula daripada akidah syahadah la ilaha illallah, kemudian diikutilah pula dengan sembahyang, dengan puasa, ikut peraturan-peraturan Allah. Di situlah ayat ni menyebutkan la tusyriku bihi syai'a, jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, sama ada pada perbuatannya, pada akidahnya, pada gerak-gerinya, tingkah lakunya, mestilah asasnya ialah tauhid. Kita sebut dengan mudahnya mestilah agama, haram halal dalam keagama. Kemudian yang kedua pulanya kita bicara semalam, bil walidaini ihsana, buat ihsan kepada ibu bapa. Ihsan kepada dua ibu bapa artinya buat lebih daripada kebaikan. Baik kemudian atas sikit kepada ibu bapa. Kita disuruh berbuat kebaikan kepada untuk orang ramai, buat kebajikan namanya untuk orang ramai. Ada orang yang memerlukan makan minum, beri, memerlukan pertolongan, beri, memerlukan apa-apa sajalah, misalnya sempurnakan hajat manusia. Ibu bapa tidak sekat itu, lebih sikit hajat dia, kemudian lebih daripada itu. Bagaimana berikan kasih sayang setakat yang boleh. Di sini ayat Quran satu perkara yang tersirat di sebaliknya, iaitulah
Ibu bapa pertama sekali tidak disuruh taat dengan membuta tuli, tidak. Dia tidak kata ati'ul walidaini, naklah taat kepada ibu bapa dengan cara buta tuli, tidak. Sebabnya ibu bapa pun dia mempunyai nafsu, dia mempunyai kehendaknya sendiri. Kadang-kadang kehendaknya itu di luar peraturan Islam. Tidak ihsan kepadanya. Ihsan yakni buat baik dan hendaklah tambah lagi daripada kebaikan yang diberi kepadanya. Satu. Yang kedua pula, dalam ayat dia tidak sebutnya hendaklah kamu cintakan ibu bapa. Boleh jadi kita kata kalau bila seorang itu cinta kepada ibu bapa, segala-galanya sudah selesai sebab dia cinta kepada ibu bapa juga tidak disuruh di sini. Ya, cinta memang disuruh, tapi cinta bukan satu perkara luar, bukan satu perkara yang boleh dibuat. Kebaikan boleh dibuat kepada ibu bapa, boleh. Dia suruh kita untuk dukung dia, pikul dia, suap nasi dia, boleh, tapi cinta tidak. Cinta tak boleh nak ambil kamu letak, tak boleh. Cinta bermula daripada pendidikan awal, pendidikan sejak daripada dia lahir sampai satu peringkat demi peringkat sampai mati. Cinta tanam, ini perkara ditanam. Jadi oleh kerana itu dia bergantung, cinta bergantung kepada ibu bapa sejauh mana mereka tanamkan perasaan ingin cinta kepada ibu bapa itu di sini. Jadi oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala tidak bebankan cintalah, tapi jika sekiranya tak boleh nak buat cinta itu, taat boleh, kasih sayang boleh, apa boleh diberi, tapi cinta ni tidak. Misalnya boleh jadilah ada masalah-masalah pada pendidikan dahulu, dia tak kenal mak bapak dia bercerai, kemudian dia hilang begitu macam orang lain, dia hidup dengan orang luar, hidup dengan orang lain, dia bukan darah daging dia. Kadang-kadangnya bagaimana dia nak cinta? Dan cinta, mahukan cinta, tapi perkara ini gharizah. Ayat tidak menekankan kepada orang ini sebab di luar keupayaannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebankan kepada seorang jiwa mereka setakat dia upaya. Sekak upaya lakukanlah, lebih daripada itu tidak. Kemudian itu bil walidain. Yang ketiga pula, datangnya al walidain ini, buat baik kepada ibu bapa ini, datang selepas daripada mentauhidkan Allah. Artinya ibu bapa ni wajib kita buat baik kepada dia. Duduknya di mana tanggungjawab ini selepas daripada kita mentauhidkan Allah. Darjah yang keduanya ibu bapa. Sebab apa? Sebab ibu bapa ni punca hidup kita, punca lahirnya kita. Kita ada kerana ibu bapa kita. Ibu bapa kita ni dia kahwin, dia baik dengan mak kita, dia baik, kemudian dia baik dengan mak kita pun mengandung kat kita, kemudian kita lahir, dia pelihara kita, dia sayang kita. Alhamdulillah, jika tidak ada proses itu, tak hidup kita, tak ada kita dalam dunia. Hidup di dunia ini, apapun keadaannya, sama ada kita hidup miskin, kita hidup apa kedana, kita hidup susah dan sebagainya, lebih baik daripada tak ada. Lebih baik daripada tak ada. Hidup lebih baik daripada mati, lebih baik daripada tak ada langsung dalam dunia ini. Jadi kalau begitunya, nikmat hidup besar nikmat kita dapat menyaksikan dunia ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini besar. Kerana apa? Kerana kita berpeluang menjadi hamba Allah. Kalau kita tak ada, tak boleh cakap apa-apa. Tak ada apa yang boleh kita cakap. Yang kedua, bil walidaini ihsana wala taqtulu auladakum min imlaq. Yang pertamanya, yang kedua pula, yang ketiga lah, la taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kamu bunuh, taqtulu, jangan kamu bunuh anak-anak kamu min imlaq, kerana takut papa. Jahiliah dahulu mereka hidup dalam pertarungan. Kadang-kadang bertarung bukan dengan orang lain, bertarung dengan anak-anak, kerana nak rebut peluang rezeki yang ada di hadapan ini. Bukan saja berebut dengan orang luar, dengan anak-anak pun berebut juga, berebut rezeki. Islam kata jangan berebut, jangan. Kamu berebut mahukan rezeki siapa anak kamu bunuh mereka, kerana takut mereka ni datang rampas rezeki kamu. La taqtulu, jangan kamu bunuh. Jadi kalau begitu, hubungan ihsan dengan masyarakat, yang masyarakat ini terdiri daripada ibu bapa kita, ibu bapa, dan lebih jauh lagi keluarga kita yang lebih tua, anak-anak kita, dan peringkat bawah. Jadi generasi sebelum dan generasi selepas naklah baik. Ini hubungan kemasyarakatan. Mula-mula sekali tak lihat orang tu baik, dia baik dengan ibu bapa, ya, dengan ibu bapanya.
Nak lihat sebuah masyarakat keluarga itu tak baik, dia berkelahi dengan mak bapak dia, berkelahi dengan anak dia. Ini jangan fikirlah, jangan carilah dia dengan orang luar. Dengan orang luar lagi lah. Kalau dengan keluarga pun dia boleh berkelahi, kalau dengan anak pun dia boleh berkelahi, dengan ibu bapa pun boleh berkelahi. Jangan tanya dia dengan sepupu dia, jangan tanya dia dengan adik-beradik dia, memang berkelahi. Jadi inilah dia Islam letakkan asas dua generasi ini mestilah dilihat sebagai serasi dengan generasi sebelah atas, ibu bapa dan anak-anak. Anak-anak di sini jangan berebut kekayaan dengan mereka, dengan anak-anak, dengan bunuh. Lebih luas lagi, generasi awal jangan mengaut semua kekayaan ini untuk dia. Jangan fikir apa yang ada ini untuk kita, tetapi hendaklah tinggal untuk anak-anak. Jangan habiskan kekayaan ini. Batang-batang kayu yang besar-besar tu jangan tebang habis, tebang tanam semula. Kenapa? Kita ada generasi di belakang kita akan menikmati kayu-kayan ini juga. Demikianlah nikmat kekayaan ini untuk semua orang. Selama mana bumi ini, dunia ini masih wujud dan manusia masih ada, inilah sumber kekayaan untuk rezeki mereka. Jadi kalau begitunya jangan bunuh mereka. Bunuh yang lebih umum laginya, bunuh artinya hapuskan mereka, hapuskan sumber kekayaan mereka. Apa yang patut kita tinggal untuk mereka harus ditinggalkan. Wala taqtulu auladakum min imlaq, kerana takut papa. Quran jawab alasan ini salah. Alasan takut papa kamu bunuh mereka, berkelahi dengan mereka, berebut rezeki dengan mereka, salah. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami beri rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Bukan kamu yang jaga anak kamu, bukan kamu yang jaga rezeki kamu sendiri. Kamu sendiri diberi makan oleh Allah, anak kamu diberi makan oleh Allah. Mengapa kamu berebut pasal rezeki orang lain yang beri makan, yang kamu ni berkelahi pasal apa? Soalnya begitulah. Betapa ceteknya hidup manusia, memikirkan rezeki yang orang lain beri. Orang lain beri, tiba-tiba dia berkelahi. Nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Asas kehidupan, kebahagiaan, kekeluargaan ini datang pula selepas daripada berbuat baik kepada generasi sebelum dan generasi kemudian. Akhlak pula, la taqrabul fawahisha, jangan pula kamu hampiri al fawahisha, segala jenis-jenis yang jahat. Hampiri amalan kejahatan, jangan hampir. Kerana kejahatan ini bila hampir, seorang ini akan terjerumus ke dalamnya. Jangan masuk dekat perkara ini disebutnya fawahish ini keburukan akhlak. Yang pertama sekali fawahish ini zina jamak kepada fahisyah zina, tapi zina dengan arti yang lebih luas. Kalau dalam arti yang khusus itu zina. Fawahish ini mukaddimah zina, amalan-amalan yang boleh membawa kepada zina sendiri dan perkara-perkara yang dosa-dosa akibat daripada zina, akibat daripada fawahish itu. Semuanya fawahish. Jangan hampiri, apalagi laku lebih-lebih lagi. Setengah orang fahamannya salah fahaman sakit. Dia kata hampir, dia tak boleh buat tak apa. La taqrabuz zina, jangan hampiri zina. Hampir tak boleh, zina tak apa. Pula. Jadi macam mana ni manusia begini? Ini tak boleh lah, macam mana pula awak hampir tak apa, makan tak boleh, makan boleh, hampir. Lebih-lebih lagi kamu lakukan perkara itu kalau hampir pun dah tak boleh. Itu maknanya ma zahara minha wa ma batan, yang zahir dan yang batin. Yang zahirnya seperti zina, itu yang zahir. Yang kemudiannya selain daripada itu pula yang zahir ini hubungan seks yang salah, yang haram, semuanya ini termasuk dalam ma zahara minha wa ma batan, dan yang batin pun tak boleh juga. Batin ini seperti apa? Maksiat batin ni berkawan saja dengan orang perempuan, nak berkawan saja, main-main sajalah dengan orang perempuan, tak ada dosa-dosa, tak ada, dia kawan dia, cakap saja, gurau sikit gitu saja. Salah sama juga. Ini pun fawahish juga, namanya fawahish ma batan. Yang kedua pula, yang ketiga, barangkali kita hidup dalam dunia moden ini, dosa akibat zina ni
fawahish ini lebih bertambah. Gambar-gambar lucah, filem lucah, dan malah sekarang ni masyarakat menghadapi satu lagi keburukan akhlak disebabkan internet. Yang ini pun satu perkara yang sukar sebenarnya untuk dikawal, sebab dia masuk dalam rumah, masuk dalam bilik tidur. Kadang-kadangnya rumah tangga pecah belah, musnah disebabkan gambar-gambar lucah. Ya, ini pun termasuk dalam mabatan yang tersembunyi. Pendek katanya, hubungan jenis, hubungan akhlak, hubungan antara laki-laki dan wanita, hanya satu saja jalan yang dia benar, yang bolehnya, iaitu kahwinlah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala suruh. Yang lain-lain itu semuanya ditutup jalan ini tak boleh, kotor ni, keji. Jalan yang diharuskan ialah berkahwin, satu saja. Kemudian wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Kalaulah hubungan ini berlaku dengan baik, akan bahagialah keluarga. Keluarga keruntuh apabila jalan ini musnah. Jalan mana? Jalan hubungan di antara hubungan menerusi jalan-jalan yang halal, bukan jalan-jalan. Satu jalan yang halal ini tidak erat, berarti jalan yang kedua itu terbuka dan boleh membawa kepada kekacauan dalam keluarga. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqqi, dan jangan pula kamu bunuh manusia, nyawa yang diharam oleh Allah, kecuali dengan cara yang sebenar. Jadi hubungan selepas daripada hubungan suami isteri, hubungan dengan manusia pula mesti baik. Hubungan dengan suami isteri itu saja jalannya, itu saja dengan isteri saja. Jadi oleh kerana itu, jika kita nampak suami isteri ini, Allah baik sungguh dia, baik sungguh, datang ke masjid dua-dua, pasar tani dua-dua, mana-mana pun nampak dua-dua sentiasa. Alhamdulillah. Jalan yang halal tu dia guna sungguh-sungguh. Tapi kalau nampaknya jarang dia berjumpa ni, tak nampak pun dia dengan isteri dia, misalnya, ini boleh jadi, dah tahulah apa yang boleh jadinya. Jalan yang halal itu tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Baiklah. Kemudiannya hubungan dengan suami isteri, hubungan yang seterusnya pula dengan manusia umum. Dengan manusia umum jangan bunuh mereka. Mereka mahu hidup, jangan bunuh. Manusia ini hidup ni sebenarnya bukan menyawa saja. Dia boleh menyawa tapi dia tak hidup. Rezeki dia tak cukup, disebabkan kita tipu dia, kita pulah dia, kita macam-macam kita lakukan, menyebabkan dia tak hidup. Nama baik dia cemar, kotor. Mengapa kita jatuhkan dia, kotorkan nama dia? Ini juga satu bentuk pembunuhan yang meskipun hidup tetapi hakikatnya dia sudah mati. Sebab manusia hidup ini bukan menyawa tapi mahu makan, nama baiknya kan, peluang-peluang pekerjaannya ada, rezekinya cukup. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqqi. Jangan pula kamu bunuh nyawa manusia, bunuh manusia yang diharam kecuali dengan cara yang sebenar. Jangan cara yang sebenar ini seperti hukum hudud, qisas, bunuh balas dan hak zina bagi mereka yang sudah muhsan. Ini pun juga boleh dibunuh, boleh disebat sehingga mati. Zalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Ini perkara yang diharamkan ini Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kamu supaya kamu berfikir, supaya kamu faham perkara ini. Perkara ini besar artinya untuk kehidupan kamu. Oleh itu fahamilah baik-baik, terimalah baik-baik. Perkara ini tidak boleh tolak ansur lagi jika manusia ingin mengekalkan keamanan dan kebahagiaan dalam kehidupan mereka, sama ada keluarga maupun masyarakat yang lebih umum. Perkara-perkara yang diharamkan ini jika dilihat, diteliti secara mendalam, ini fitrah manusia. Manusia yang bersih, suci, bersih, dia akan memeliharakan perkara ini. Kalau Quran agama tak cakap pun, memangnya fitrah suci mereka mengatakan ini wajib, ini mesti dipertahankan. Kecualilah manusia yang sudah rusak akalnya, sudah rusak fitrahnya, mau bunuh anak, mau bunuh orang, mau jatuhkan orang lain,
akhlaknya sudah rosak. Allah berwasiatkan kamu supaya kamu terima perkara ini dengan sebaik-baiknya, supaya kamu beroleh akal, fikiran yang lurus. Kemudian seterusnya, wala taqrabu malal yatim. Allah.